Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil muraqabah. Bab pada menyatakan muraqabah. Muraqabah dengan makna memerhati kepada diri sendiri, memerhati pada amalan kita, memerhati perkara yang kita nak buat, memerhati benda yang ada di hadapan kita dengan teliti dan sungguh. Ini makna muraqabah. Memerhatikan nak jaga keselamatan diri. Dan sebab itu dalam bahasa Arab, kawalan penjara, jerubuh bangunan tinggi tempat pengawal duduk, itu tempat muraqabah. Muraqabah bukan saja tengok, nak jaga keselamatan. Ini berkait dengan nak jaga keselamatan diri kita sendiri, supaya jangan terjumus ke dalam kejahatan dan kemusnahan. Dan Allah Ta'ala juga sentiasa memerhati kita. Memerhati sebagaimana lebih hebat pada pengawal penjaga memerhati kawalan penjaga. Qala Allah Ta'ala, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Firman Allah Ta'ala, Dialah Tuhan yang melihatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau bangun dan ketika engkau berbalik-balik di dalam sujud, di kalangan orang-orang yang sujud. Wahai Muhammad, Tuhanmu nampak masa mu bangun, Tuhanmu nampak ketika mu berada di kalangan orang-orang yang sujud ramah. Yang sujud ramah ni bukan saja Tuhan nampak kita sujud, ada tamakninah ke tak ada tamakninah. Bahkan Tuhan tahu dan nampak masa sujud tu kita ingat ke apa? Ingat ke lembu ke, ingat ke kubah di padang ke, ingat ke barang apa masa sujud, Tuhan tahu belaka. Masa kita sujud tu. Di sinilah Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW khusyuk ketika bersemayam. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk mengajar umat dia supaya khusyuk ketika bersemayam. Kerana pada masa semayang, sama ada semayang seorang, sama ada semayang jemaah. Kita duduk fikir kita semayang jemaah 400 orang, 1000 orang. Tuhan nak tengok warna 1000 orang ni, Tuhan satu saja. Kepada Tuhan sama je. 1000 orang, juta orang, berapa trilion pun banyak tengok seorang. Itulah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang tak terhingga. Ilmu yang kita tak mampu nak fikir. Sehingga Allah Ta'ala melihat segala gerak-geri kita masa semayang, masa berdiri dan masa sujud. Bukan saja gerak tubuh badan kita, termasuklah gerak akal, fikiran dan hati kita. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ayat 4. Dan firman Allah Ta'ala, dan dia sentiasa bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dengan sebab itu, orang yang berjuang, yang berdakwah, nak menyatakan kebenaran agama Islam, jangan takut, jangan gentar. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang yang bersama dengan agama dia. Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun. Bukan Nabi Harun dengan Nabi Musa, termasuklah Tuhan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Begitulah mereka yang menjalankan tugas untuk menegakkan agama. Allah Ta'ala sentiasa bersama. Begitulah mereka yang menjalankan kerja-kerja yang diizin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersama dengan dia. Begitulah kena ingat orang yang buat maksiat, Tuhan tahu sama dengan dia masa dia buat maksiat. Tuhan mengetahui, mendengar, melihat. Bukan saja malaikat yang mencatat. Wa qala ta'ala, inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Al-Imran ayat 5. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun di bumi dan di langit. Apa-apa yang ada di langit, yang ada di bumi, sesuatu pun, syai'un. Syai'un ni umum, sama ada perkara yang berakal, yang tidak berakal.
perkara yang zahir, yang gaib, yang kita tak nampak, jin makhluk yang gaib, kuman yang halus duduk dalam batu, yang pejal, Tuhan tahu semua, tak tersembunyi kepada Allah Ta'ala. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa berada di tempat memerhati. Mirsad ni macam bangunan kawalan penjaga. Pengawal dia dengan senapang duduk di atas bangunan itu. Mirsad, itu mirsad. Dibandingkan Allah Ta'ala memerhati kita, sebagaimana pengawal yang sentiasa memerhati apa yang kita buat, segala gerak geri kita. Jangan main dengan Allah Ta'ala ni. Wa qala ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ghafir ayat 19. Allah dia Tuhan yang mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Mata-mata yang khianat Tuhan tahu. Pakai mata hitam dah keling. Kan mata hitam keling tengok. Tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Keling. Walaupun orang tak nampak mata kita, Tuhan nampak mata kita. Tuhan nampak mata-mata yang khianat. Khainatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati, semuanya tidak tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Itulah sifat tahu bagi Allah Ta'ala. Tahu yang tidak terhingga. Tak usah bahas kepada faham. Sehingga bahas ni tanjizi hadis, saluhi qadim, tanjizi qadim, duduk bahas mengaji akidah. Itu semua huraian falsafah yang menyebabkan orang jadi payah faham. Senang kabarnya Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Tahu Allah Ta'ala tidak terhingga, tak terdaya. Cukup. Fahamlah kita. Duduk sebut saluhi, tanjizi. Ini perbahasan falsafah yang ada dalam kitab-kitab yang dikarang di zaman zahirnya ahli-ahli falsafah. Hanya ahli falsafah tak ada dah. Tak ada ahli falsafah mati belaka dah. Kita bawa lagi benda ni, tak apa nak bahas sebagai satu perbandingan, tak jadi salah. Tapi jangan kita mengajar siapa orang mengaji itu tak erti apa benda ilmu Tuhan datang apa ni tanjizi, salahi, salihin datang apa. Akhirnya tak tahu Tuhan tu tahu. Jadi apa tak tahu tenggelam. Habis duduk bahas pasal secara falsafah. Ini zaman ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu banyak cakap. Dan sebab itu dia ulama namakan ilmu kalam. Ilmu banyak cakap. Bahas tentang Tuhan, saya bercakap banyak dah lalu. Bercakap banyak dah lalu, orang tak faham. Kalau balik pada Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Ta'ala tahu mata yang khianat. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Dalam akal fikiran, Allah Ta'ala tahu belaka. Maka menjadi iman kepada kita. Tahu yang tidak terhingga. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat dalam bab ini terlalu banyak dan diketahui. Wa ammal hadis, adapun hadisnya. Maka yang pertama, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin, ital 'alaina rajulun shadid bayad as-siyar شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه Muslim. Maksudnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, katanya, sedang kami berada duduk di sisi Rasulullah SAW pada satu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki, yang tidak dikenali, yang terlalu putih pakaiannya, sangat bersih, yang terlalu hitam rambutnya kemah sikap hitam, yang tidak dilihat kepadanya tanda-tanda perjalanan, dan tidak seorang pun kalangan kami yang mengenalinya, sehingga dia duduk di sisi Nabi SAW. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi SAW, yakni lutut rapat, dan meletakkan kedua belah tangan dia atas kedua pahanya. Dia letak tangan ke atas dua paha. Orang lelaki ini duduk beradab. Letak tangan atas paha dia, bukan paha Nabi dah, atas paha dia, beradab depan Nabi. Macam orang nak menuntut ilmu, tunjuk adab menuntut ilmu. Dan dia berkata, wahai Muhammad, khabarkan kepadaku berkenaan dengan Islam. Maka sabda Rasulullah SAW, Islam itu ialah engkau mengaku, yakni mengaku dengan lidah, menyaksikan dengan lidah, menyaksi dengan makna mengaku dengan lidah, dan percaya dengan hati bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau haji ke Baitullah, jika engkau mampu berjalan menuju kepadanya. Lalu lelaki itu berkata, benar, betul. Maka kami heran berkenaannya kerana dia bertanya dan dia membenarkannya. Dia berkata lagi, khabarkan kepada aku berkenaan dengan iman. Sabda Rasulullah SAW, engkau percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan percaya kepada qadar baik dan jahat adalah ketentuan dalam ilmu Allah. Lalu dia berkata, betul, benar. Lalu dia berkata lagi, khabarkan kepadaku berkenaan dengan ihsan. Katanya, engkau menyembah Allah, beribadat kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak begitu, engkau merasakan dia melihat engkau. Lalu dia bertanya lagi, khabarkan kepadaku berkenaan hari kiamat, yakni bila kiamat. Lalu Nabi bersabda, orang yang ditanya bukanlah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu dia berkata, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hampir kiamat. Sabda Nabi SAW, engkau melihat hamba perempuan melahirkan anak perempuannya. Engkau melihat orang-orang yang bangsa papa kedana, berkaki ayam, bertelanjang, dalam keadaan fakir miskin. Tiba-tiba mereka adalah gembala-gembala kambing. Tiba-tiba mereka mendirikan bangunan-bangunan tinggi berlomba-lomba. Kemudian lelaki itu pergi menghilangkan diri. Kami terdiam seketika. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Umar, adakah engkau tahu siapa orang yang bertanya? Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sabda Nabi SAW, itulah dia malaikat Jibril. Dia datang pada kamu untuk mengajar kamu berkenaan dengan agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan malaikat Jibril datang ke masjid Nabi SAW. Ada ulama mengatakan ada pintu sebelah pintu kubur Nabi itu dikenali bab Jibril. Bab Jibril kerana Jibril muncul daripada situ, datang ketika Nabi duduk dalam Raudah. Raudah ni ialah masjid
Hari ini Raudhah itulah masjid zaman Nabi, tak besar masjidnya. Sayyidina Umar kata, sedang kami duduk dengan Nabi, ramai-ramai, Nabi bercakap, tiba-tiba datang seorang yang tidak ada kenali. Manusia. Jadi malaikat Jibril datang dengan rupa manusia. Walaupun dia makhluk yang gaib, dia boleh tasyakul. Dengan rupa manusia yang lawa, yang segak, yang kacak, yang lawa. Dalam keadaan pakaian terlalu putih bersih. Pakaian dia bersih. Kemudian rambutnya kemas. Hitam rambutnya. Terlalu hitam. Menunjukkan bahawa adab nak masuk masjid ni kena pakai bersih. Kena pakai bersih. Bersih daripada ajaran Islam. Dan kena kemas. Lalu dia terus duduk menghampiri Nabi SAW. Menghampiri Rasulullah SAW. Dan rapat lutut dengan Nabi. Meletakkan dua tangan di atas dua paha dia. Ini menunjukkan adab untuk menuntut ilmu. Beradab. Beradab. Tiba-tiba dia bertanyakan Nabi SAW, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apa dia Islam. Lalu Nabi menyebut rukun-rukun Islam. Iaitulah mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji kepada orang yang mampu. Itu dia rukun Islam. Pasal apa tak ada dalam rukun Islam? Nikah tak ada. Tak ada rukun Islam. Jual beli tak ada dalam rukun Islam. Buat masjid tak ada dalam rukun Islam. Tutup aurat tak ada dalam rukun Islam. Makan lagi babi haram tak ada dalam rukun Islam. Itu termasuk dalam mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Hukum-hukum yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna tolak mana-mana hukum Islam yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, ataupun dalam Quran pakar, dalam hadis tak pakar. Ada ni pula pakar Quran saja, tak pakar hadis. Makna mengucap dua kalimah syahadah saja, macam pakar kasut sebelah. Orang pakar kasut sebelah ni orang tiga suku. Pakar kasut sebelah. Ataupun mengucap Muhammad Rasulullah je, la ilaha illallah tak ada. Pakar belah kiri je. Dia mesti sepasang. Tuhan dah tentukan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Mana-mana yang tak disebut di sini duduk dalam dua kalimah syahadah. Sama ada yang wajib, yang sunnah, yang harus, yang haram, yang makruh, duduk dalam dua kalimah syahadah. Ini kita kena ingat. Walaupun tak sebut dalam rukun Islam, tapi duduk dalam dua kalimah syahadah. Kemudian mendirikan sembahyang. Sembahyang ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Secara langsung hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian menunaikan zakat. Hubungan kita dengan harta, iaitulah dalam bab ekonomi. Hubungan dengan harta. Dan hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang ramai. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada, diagihkan kepada mereka yang tidak berada. Ini konsep ibadat dalam Islam dan konsep percukaian dalam Islam. Dengan sebab itu, bila Islam memerintah, cukai diambil daripada orang yang berada, tak diambil daripada orang miskin. Apa yang disebut dengan apa ni, datang apa? GST. Datang apa? GST ni. Itu cukai ambil belaka. Termasuk orang miskin yang kena cukai belaka. Habis dicukaikan. Segala barang keperluan, kegunaan orang miskin, ambil cukai juga. Ini bercanggah dengan konsep percukaian dalam Islam. Ini adalah rukun Islam dalam bab zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari mereka yang berada, diagih dari mereka yang tidak berada. Sama ada untuk orang ataupun untuk pengurusan, untuk mentarbih, sabilillah, amil dan sebagainya. Orang yang bekerja. Maka bila Islam memerintah, orang Islam kena zakat. Orang bukan Islam kena cukai. Cukai ni jizyah, kharaj, usyur.
Orang Islam kena zakat fitrah. Kena zakat pertanian. Kena zakat galian. Kena zakat perniagaan. Orang bukan Islam jizyah. Jizyah ni cukai diri. Fitrah kita. Kemudian kharat. Ini cukai tanah. Kita hasil pertanian. Usyur. Cukai perniagaan. Kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam bukan ibadat. Kita ibadat. Orang bukan Islam boleh dihapuskan cukai. Kita tak boleh hapus. Dalam bab ni orang bukan Islam pula. Rasa selesa pula. Boleh hapus cukai. Zakat tak boleh hapus. Itu dia. Zakat boleh naik. Zakat qadar dia. Nisab. Cukai ni mengikut kebijaksanaan pemerintah. Ikut kebijaksanaan dia. Dan boleh dihapuskan. Boleh dihapuskan. Bila sumber keuangan negara cukup. Bila kita tidak boleh menunaikan tanggungjawab. Di antaranya disebut jizyah. Jizyah ni daripada jazak. Jazak dengan makna kita ambil cukai daripada orang bukan Islam yang mampu. Yang tak mampu tak boleh diambil. Orang menganggur tak boleh diambil. Orang bukan Islam. Yang diambil jizyah cukai daripada dia untuk kita jaga keselamatan. Jaga keamanan dia. Jaga keselamatan dia jadi rakyat kita. Zaman Sayyidina Umar ditugaskan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah ni ganti Khalid bin Walid. Abu Ubaidah ni adalah salah seorang 10 sahabat yang Nabi janji masuk syurga. Yang Nabi sebut Aminul Ummah. Orang yang amanah kalangan umat. Sayyidina Umar kata kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku lantik dia jadi khalifah selepas aku. Tapi dia mati. Zaman Sayyidina Umar mati kena taun. Abu Ubaidah ni. Abu Ubaidah ni memang seorang yang bijak. Mengendalikan urusan. Bila tentera Rom yang jumlahnya 1 juta mengancam keselamatan wilayah Islam di sebelah barat di bawah jagaan Abu Ubaidah, lalu Abu Ubaidah memulang balik cukai yang diambil daripada orang yang bukan Islam. Jizyah dipulang balik, cukai dipulang balik, beri balik ketuaan dia. Orang bukan Islam tengok heran, macam mana kerajaan bayar balik cukai biasanya nak naik ada, ni pulang balik. Mereka kata kami lebih rela duduk di bawah kerajaan Islam. Masa Rom mengatakan kami Rom Kristian, walaupun kami Kristian juga, kata mereka zalim. Islam ni adil. Ini menyebabkan orang bukan Islam rela duduk di pemerintahan Islam. Ini kita kena tahu. Tak ada lah rukun Islam. Jizyah tak ada, kharak tak ada, tetapi konsep zakat yang diajar. Bila Nabi tugaskan Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman, Nabi kata, wahai Mu'az, ingat bila mau pergi Yaman, kamu bertemu dengan golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian, mereka yang ada kitab. Mula-mula ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Mula-mula ajak mereka masuk Islam dulu. Setelah mereka mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam, beritahu kepada mereka, Allah wajibkan kepada kamu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka tunaikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, beritahu kepada mereka, Allah wajibkan diambil daripada harta orang yang kaya sedikit untuk diagihkan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Kata Nabi kata, wa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takut doa orang yang kena zalim. Takut doa orang yang kena zalim. Kerana doa kena zalim tu tak ada hijab, tak ada dinding antara dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya bila mu ambil zakat, mu ambil cukai daripada orang yang bukan Islam, zakat daripada orang Islam, jangan buat zalim. Ikut pandai dia lah, nak wiyak kuruh ke, nak wiyak gemak ke, nak wiyak sederhana ke, ni serah ke dia kalau binatang. Ikut pandai dia nak wiyak mana-mana zakat daripada harta dia, jangan mu ambil. Aku nak ni, aku nak, jangan. Serah ke dia. Dia nak bayar zakat, dia nak bayar jizyah, nak bayar kharak dia, ikut dia bayar kepada kamu, jangan kamu rampas. Begitu. Maknanya begitu. Ini dia ajar. Takut doa kena zalim.
Orang yang kena zalim doa tak ada hijab antara dia dengan Allah. Ini cara yang diajar oleh Islam. Mula-mula ajar mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, ajar dia sembahyang 5 waktu. Setelah dia sembahyang 5 waktu, bawalah ajar dia apa ni? Zakat. Jangan belum mengucap lagi, jaga masuk Islam ni kena sunat. Tak ada apa-apa yang sunat dah. Biar dia mengucap dulu. Ini satu hal pula ni. Kemudian dia tambah sunat takut, biar dia mengucap dulu. Sunat ke kediam. Berjinuk dulu. Sunat ni masalah khilafiyah antara ulama. Khilaf. Ulama Syafi'i kata wajib. Ada ulama kata tak wajib. Buat wajib dulu, mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu dengan sendirilah. Dia akan sunat lepas pada itu. Belum apa-apa rakyat dia. Kalau masuk Islam, mu kena semayang. Subuh-subuh hawa mu kena bangun. Tengah malam kena semayang tahajud. Lepas tu kena semayang duha pula. Bila puasa semayang tarawih 20 rakaat. Kawan tu mengucap dah lagi. Ni. Dah. Ini cara yang diajar oleh Nabi. Bagaimana orang nak masuk Islam. Itu dia. Rukun Islam. Diriwayat satu-satu. Kemudian, setelah diberitahu pula puasa bulan Ramadan. Zakat, kemudian puasa bulan Ramadan. Mengerjakan haji kepada orang yang mampu menunaikan. Tak mampu, tak wajib haji pada dia. Haji tak wajib, tapi tak cukup syarat bagi diri dia. Kan syarat tak cukup. Kemudian dia beritanya rukun iman. Iman ni yang berkait dengan kepercayaan hati. Disebut yang kedua. Padahal dari asasnya, kalau iman tak ada, Islamnya tidak sah. Walaupun demikian, iman dengan Islam ni berkait rapat. Tak boleh dipisah antara satu sama lain. Sebagaimana kepala dengan tubuh. Kalau buang kerak pada tubuh mati. Roh dengan jasad. Walaupun disebut secara berasingan, tapi tak boleh pisah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman berkitab, beriman pada hari akhirat, beriman berqadar takdir daripada Allah Ta'ala. Semua yang berlaku adalah dengan kehendak dan ilmu Allah Ta'ala yang mengandungi hikmat yang kita tidak tahu. Walaupun kita, pada pandangan kita tak molek, Allah Ta'ala maha adil. Kita kena terima hakikat. Allah Ta'ala itu adil. Kita tak tahu apa yang tersembunyi di sebaliknya. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya yang tersirat. Ada perkara yang tersirat, perkara yang tersembunyi, yang kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Kemudian dia beritanya, bila kiamat? Kiamat bila? Nabi jawab dengan bijak, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Aku tak tahu, mung tak tahu. Sama-sama tak tahu belaka. Nabi kata. Itu jawapan yang bijak. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi dahulukan diri dia dulu. Aku tak tahu, mung tak tahu juga. Sama-sama. Bukan mung tak tahu, aku tak tahu. Tapi dulu Nabi dulukan diri dia dulu. Aku tak tahu, mung tak tahu juga. Mal mas'ulu alumna minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Mendahulukan dirinya dulu. Tak tahu, kemudian awak pun tak tahu juga. Kalau kita ni, kita bodoh orang dulu, baru kita. Kita ni kebijaksanaan Nabi SAW. Kemudian diberi tanya, apa tanda-tandanya? Akhbirni an amaratiha. Tanda-tanda hampir kiamat. Itu Tuhan beritahu. Tanda-tanda Tuhan beritahu. Maka Nabi beritahulah, antalidal amatu rabbataha. Hamba perempuan melahirkan tuan yang perempuan. Para ulama menafsirkan hadis ini. Yang pertama menunjukkan di akhir zaman orang perempuan jumlahnya terlalu besar. Ramai sangat orang puan lebih pada orang lelaki. Sehingga tak cukup orang lelaki, ramai orang puan. Akan jadi begitu. Dengan sebab peperangan. Dengan sebab jenayah. Manusia sendiri yang buat akalan. Berlakunya akhlak yang buruk. Berlakunya keruntuhan akhlak. Perzinaan. Macam-macam maksiat berlaku. Ini tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya juga ialah antaridal amatu rabbataha.
Hamba perempuan melahirkan anak perempuan, dia menjadi tuan kepada hamba mak dia. Jadi tuan kepada mak dia. Mak melahirkan anak perempuan lari. Mak jadi tukang jaga rumah. In rabbataha. Akan jadi tuan kepada anak yang dilahirkan. Itu dia. Itu akhir zaman. Menunjukkan durhaka. Durhaka pada kedua ibu bapa. Berlaku akhir zaman. Wa antaral hufata. Engkau akan melihat orang yang berkaki ayam. Tak kena kasut. Kasut tak kena. Al-urata. Yang tak ada pakaian. Al-alata. Yang bangsat miskin. Tak apa kerana. Ri'a asyak. Mereka adalah gembala-gembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba berebut. Bertanding untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Kita tengok sekarang ni ada ke tak? Ada tak? Di mana tempatnya negeri Teluk? Negeri Arab. Negeri Arab sendiri. Negeri kafir tu, padang dia kafir. Ini negeri Arab sendiri. Negeri yang kaya raya. Saudi, Qatar, Bahrain, Emirates, Kuwait, Oman. Negeri-negeri yang kaya raya ni. Yang dulunya penduduknya adalah gembala kambing. Gembala unta. Payah hidup. Airnya payah. Bila berjumpa minyak, duit banyak selalu. Berduit banyak, siapa tak tahu nak letak duit. Padahal tempat letak duit banyak. Lepas letak duit banyak, orang lapar di Afrika. Orang miskin di Malaysia, Indonesia pun ada. Lama. Orang miskin di Bangladesh. Orang susah. Rata-rata dunia Islam. Padahal duit ini patut dizakatkan. Kalau lebih zakat pada penduduk negeri dia, beri zakat pada penduduk negeri-negeri orang Islam. Ini tidak dilaburkan di Amerika. Bank-bank Amerika. Dilaporkan di bank-bank di Eropah. Bank Yahudi ada, bank Zionis ada, macam-macam bank ni. Dilaporkan di sana duit itu. Amerika nak mampu dah ekonomi. Teruknya mereka ni. Tapi boleh gagah dengan duit orang Arab ke simpan itu. Ini dia. Orang Arab pula tolong Israel. Zionis pula Yahudi. Bunuh orang Islam pula. Orang Arab tukang bagi duit. Padahal banyak negeri-negeri Islam yang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Negeri-negeri Islam yang tak cukup jalan raya, yang tak cukup empangan air, yang tak cukup ini. Patutnya dilaburkan duit yang banyak ini di negeri orang Islam yang susah. Termasuklah negeri orang bukan Islam yang susah pun boleh digunakan juga untuk tarik dia masuk Islam. Ni tak letak dalam bank, ambil riba dia. Ambil riba dia. Darah riba pula yang diharamkan oleh Islam. Taklah nak letak banyak, buat bangunan tinggi, badi tinggi. Orang ni kata bangunan dia tinggi. Orang ni kata bangunan dia tinggi. Ini kata bangunan dia tinggi. Orang tua-tua cerita dulu, zaman dulu tua-tua Ciawang Golok Bong. Ciawang Golok Bong tu badi besar. Besar Golok Bong, besar tu besarnya. Dia lah ni. Badi tinggi bangunan. Orang ni kata bangunan dia tinggi. Bangunan dia tinggi 20 buk. Badi tinggi bangunan. Di Dubai buat tinggi bangunan. Di Emirates buat tinggi bangunan. Qatar buat bangunan tinggi. Sana buat bangunan tinggi. Kita Malaysia pun tukang kat sikit buat bangunan tinggi katik. Nak suruh tinggi pada orang pun galuh. Biar nampak tinggi pada orang. Tambah galuh hujung. Tinggi aku tinggi padamu. Ada galuh tak atas tu. Buah galuh panjang. Duk belawang badi tinggi. Ini yatatawaluna fil bunyan. Nabi bersabda seolah-olah Nabi nampak. Nabi tengok apa yang berlaku di akhir zaman. Ini mukjizat Nabi. Ini ilmu yang diberi oleh Allah pada Nabi SAW menandakan kerasulan dan kenabiannya. Bila baca hadis ini, tahulah kita Muhammad Rasulullah. Nabi ini Rasul sungguh. Pada ini 1400, 1300 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Nabi sebut berlaku pada hari ini. Di mana berebut-rebut untuk mendirikan bangunan tinggi. Hadis ini banyak memberi pengajaran. Lepas dia tanya hilang. Unduk tak kapok. Kami terdiam. Tak ada orang kena seorang pun. Nabi tanya, wahai Umar,
Mengkena ada siapa dia tadi? Mengkena ada siapa dia? Orang yang tanya tadi. Sayyidina Umar kata Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Sayyidina Umar jawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Sayyidina Umar kata orang kapun nu pelawak dah. Orang kapun nu Rasulullah. Orang belalik nu. Alik ni ada tak? Tak layak buruk. Ayat tu tak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi kata itulah di malaikat Jibril. Dia datang pada kamu tujuannya untuk mengajar kamu berkenaan dengan agama kamu dan mengajar kamu bagaimana menuntut ilmu, bagaimana mengaji supaya beradab, menyoal dengan adab, mendengar dengan adab, duduk dengan adab dan cara yang beradab nak menuntut ilmu. Itu cara malaikat datang membawa pengajaran. Wallahu a'lam.